how's it going? How are you, mate? Good day, mate. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya daripada channel Teo Beng. Kali ini saya akan sharekan kepada anda tentang Australia, Aussie. Okay, kepada yang dah pergi Australia, mungkin anda boleh share dan boleh komen dekat bawah. Kita boleh share bersama, tak kisah yang mana ada pengalaman. Saya pun diadu-adukan. Dan pada yang tak ada pengalaman ke Australia, jom kita sama-sama ambil sikit story. Good morning, thank you very much. And the window said boom. My real life is saya adalah first time pergi ke Australia dan first time seumur hidup saya lah menjejakkan kaki ke Australia. Dah lama saya impikan. Saya menggunakan melalui kontak kawan saya untuk pergi ke Australia. Saya menggunakan kontak kawan saya, tapi kawan saya suruh saya pergi sendiri. So saya masa tu saya bergerak 2 orang je, saya dengan kawan saya, seorang budak Kelantan. Okey, jadi kami bertolak ke Australia lebih kurang dalam jam pukul 11 pagi lah, waktu Malaysia, di Malaysia. Saya akan rancakkan cerita ni terus kepada airport. Saya ambil flight ni, flight Asia. Okey, flight Asia mungkin ambil jangka masa yang panjang lah, lebih kurang 8 jam daripada KLIA 2 sampai ke Melbourne Airport. Welcome to Australia. Ambil flight AirAsia tu, saya dapat jumpa ramai orang Malaysia kat situ. And then saya pun nak share juga pengalaman saya bila sampai kat immigration macam mana. So jom kita lanjutkan. Okey, saya sampai dekat Melbourne lebih kurang dalam pukul 8 malam. Okey, 8 malam. So saya ambil flight daripada KLIA tadi pukul 11 pagi kan. Jadi dia ambil jaga masa dengan 8 jam lah. So ada sikit delay kat situ, delay lebih kurang setengah jam macam tu. So saya dah sampai sana dah 8 malam. Okey, bila saya sampai dekat Australia pukul 8 malam. Okey, so saya rasa macam teruja lah teruja sebab bila saya naik flight tu saya nampak lampu-lampu banyak, lampu-lampu jalan banyak. Sebab nampaklah dia punya bandar tu sebenarnya besar, Melbourne tu. Sebab saya tengok dekat map, Melbourne tu kecil je. And then bila saya sampai dekat Melbourne, Australia, saya rasa wow, macam-macam orang yang ada kat sini. Banyak betul flight yang ada kat sini. And then bila saya sampai dengan cuaca pun, saya bila flight dah attention cuaca dengan 9 degree, saya tak kisahlah. Saya tak rasa lagi. And then bila saya keluar daripada flight tu memang takkan dapat rasa sebab ada Myra, ada cermin apa semua kan. And then pengalaman saya jumpa dengan budak-budak yang mana nak gerak pergi destinasi masing-masing. Ada juga saya kenal seorang mamat ni, seorang brother ni, saya kenal dengan dia, saya tanya dia, bang nak pergi mana? Dia cakap, saya nak pergi tempat lama saya. Oh ya ke, dekat mana? Dia cakap lah tempat dia dekat lebih kurang Shepparton lah, dia cakap macam tu. And then saya pun cakap dengan dia, abang datang seorang ke? Ya, saya datang seorang. Lepas tu dia tanya saya nak pergi mana? Saya cakap saya nak pergi Robinville. Oh ya ke, dah berapa kali datang? Saya cakap lah saya tak pernah datang lagi. Oh, dia ajak saya pergi tempat dia. Jadi saya tak nak hampakan kawan saya. Saya cakap abang bagi nombor telefon abang, so nanti apa-apa saya kontak abang. And then saya tak hiraukan lagi benda-benda ni semua. Yang dalam kepala otak saya, mindset saya nak lepas dengan immigration dulu. Sebab saya dengar immigration Australia ni straight you guys. And then dia orang cakap immigration Australia ni kalau tak lepas memang tak ada peluang lagi lah untuk masuk Australia. And then okay, saya cerita pengalaman saya terus kepada immigration.
Saya nak lepas immigration ni bukannya perkara yang senang guys. Memang perkara dia sangat susah tau. Sebab apa, kita nak kena beratur panjang, queue pun panjang. Sebab kita orang tertembung dengan flight China Airlines, lepas tu dengan Emirates Airlines. So kita orang terpaksa bertembung dengan orang-orang India, China, lepas tu dengan orang-orang Arabia. So kita orang beratur kat situ. Kebetulan guys, ada satu kaunter baru buka sebab beratur panjang. Jadi dia orang tak boleh handle. Dia orang bukakan satu line. Kita orang berdegil lagi, kita orang tak nak pergi lagi. Hati dah fikir macam ada rasa macam tak sedar hati. And then bila tengok satu kaunter buka, saya cepat-cepat lari pergi kaunter tu. Saya fikir apa nak jadi lah kan. Saya tawakal je dengan Allah. Lepas tu bila saya dah beratur dengan seorang Mak Saleh, tak tahu negara mana, saya ikut je beratur. Lepas tu saya tunggu untuk turn saya, tengok Mak Saleh tu pun dah lepas. Jadi turn saya pula. Saya tengok makcik immigration Australia ni memang bengis gila guys. Saya memang cuak juga, tapi saya cuba beranikan diri, saya senyum. Okey, saya cakap hi, how are you? Lepas tu dia tak jawab. Saya bagi greetings kat dia pun dia tak jawab. And then muka dia bengis, dia tengok saya, dia baca pasport, dia tengok saya 2-3 kali. Lepas tu dia tanya, why you come to Australia? Saya cakap lah, I come for holiday. Okay. Lepas tu soalan yang kedua dia tanya, where you stay tonight? I'm stay at King Street Backpacker maybe. Dia cakap, where you stay tonight? I'm stay at King Street Backpacker. Saya terus jawab. Sebab mungkin dia confused saya cakap maybe kot. Dia rasa macam saya ni macam tak agak-agak. Jadi saya cakap macam tu. Dia cop pasport saya. Lepas tu dia macam tak, macam rasa macam tak puas hati lah. Macam tu lah, lebih kurang tu lah. And then saya ambil pasport saya terus jalan, saya tak pandang belakang. Pergi ke custom, saya bagi ada satu kad passenger. Tak silap saya kad tu warna kuning. Kad passenger Australia yang isi nama, lepas tu isi address, duduk kat mana, isi nak jumpa siapa. Dia kad dia warna kuning. Dia passenger card. Kalau siapa yang dah pergi Australia dia tahu kad tu macam mana. Lepas tu saya kat custom tu saya check bag. Yang tu okey sikit, dia senyum. And then dia tak ada apa. Okay, you can go there, you go. Okay, saya cakap thank you. And then saya gerak, saya keluar daripada custom tu. Adalah tempat-tempat beg. Lepas tu saya sesat sekejap kat situ. Saya tanya dengan ada satu pegawai situ, kat mana exit door? Where is exit door? Lepas tu dia pun balas dengan dengan tertib lah. Okay, you can go this side and you can push the green button and you can go out. So okay, thank you sir. So saya pun ikut dia punya step. Bila saya keluar tu, Alhamdulillah kita dah berada di Australia. Dan pertama kali saya jejakkan kaki di Australia, saya rasa macam teruja lah. And then kawan saya cakap, jangan gitu senang hati, kita masih ada lagi di kawasan immigration gini. Kalau kita tidur kat sini kita tak selamat. Dia cakap betul juga jadi sebenarnya benda tak terancang. Kawan saya dah cakap dengan saya, kalau boleh kau duduk je airport tu sampai pagi. Kalau boleh janganlah kau nak keluar pergi mana, sebab situ immigration banyak kan. Nanti dia tanya kau buat apa sini apa semua kan. So kawan saya dah mention macam tu. Saya dengan kawan saya pun berdegil juga. Kita orang tak nak fikir banyak, jadi kita orang takut nak tanggung risiko. Kita orang pun let's go lah, kita gerak lah. Kita orang gerak, kita keluar daripada tempat tu, kita orang ambil Skybus. Skybus ni bus daripada airport pergi Melbourne lah. Okay, bus daripada airport nak pergi Melbourne, harga dia $18 $18 AUD lah. So dah lebih kurang 45 minit boleh sampai ke Melbourne. Sebab dia ni Skybus ni, actually kita orang ni turun dekat Avalon Melbourne City. So kita straight pergi ke Southern Cross Station. Southern Cross tu macam transit untuk banyak-banyak train kan. So bila kami dah sampai dekat Southern Cross tu, kami macam terpinga-pinga. Kejap, saya rasa saya dah terskip satu story saya nak cerita. Masa saya sampai dekat Australia tu, memang saya dijangkakan 9 degree yang dia orang cakap. Actually bukan 9 degree. Semakin malam semakin dia turun 1 degree. Rupanya masa tu dah 7 degree. So saya dah skip.
saya dah skip 2 jam sebab saya buat proses immigration, so dah pukul 10. Jadi skip 2 jam. So saya rasa macam alamak, dah 7 degree ni, sejuk sangat ni. So saya menggigil dengan kawan saya. Jadi kita orang pun tak selesa kan dengan cuaca macam tu kan. Sebab kita orang keluar daripada airport tu, kita orang just pakai baju lengan panjang macam ni. Macam ni je. Dan memang sejuk sangat. So okay, kita sambung tadi. Saya turun dekat Sutton Cross Station tadi tu. And then bila saya turun dekat Sutton Cross Station tu, saya cuba lah fikir nak pergi mana, tidur sini okey tak, apa semua. Lepas tu kawan saya cakap okey lah, try. Masa kita orang nak tidur tu, ada satu staff pegawai, bukan cleaner silap saya, macam staff dalam tu lah, staff yang jaga stesen tu, security lah lebih kurang. Dia cakap you can leave now because Sutton Cross are closing now. Okay, maksudnya dia nak tutup lah. So dia ada pintu depan nak tutup. Alamak, sorry sir, you can stay here, stay inside, please go stay outside. So kita kena terpaksa pergi keluar daripada Sutton Cross. Bila keluar daripada Sutton Cross, ya Allah ya Tuhanku, sejuknya, sejuk ya amat. Kita orang menggigil berdua, macam mana ni Li? Nama kawan saya Li kan. Dia cakap macam mana ni Li? Kawan saya cakap tak tahu, okey lah macam ni lah. Kawan saya pun bagi suggestion, kita pergi cari backpacker, jom. And then saya pun pergi cari backpacker, bergegas cari backpacker juga. And then bila cari backpacker, kebetulan kita orang sampai weekend. Kita orang gerak hari Sabtu, Sabtu pagi tu, sampai pun Sabtu malam. So dah jatuh pada hari malam minggu. And then kita orang cari yang murah full. Lepas tu alamak, nak pakai Google Map tak boleh ni, nak kena tanya orang ke. So tanya orang, kat mana lagi hotel. Lepas tu Mak Saleh tu tunjuk, okey pergi dekat depan tu. Jadi kita orang pun, saya dengan dia pun pergi depan tu. Pergi depan tu, kebetulan pula hotel mahal guys. Oh my god, hotel mahal, subhanallah. Lepas tu hotel mahal tu memang kita orang tak jangka lah. Yang panggil macam Ibis Hotel lah lebih kurang. Dia lingkungan dalam semalam tu ada lebih kurang $150 lah. So $150 tu kalau dengan backpacker yang murah tadi $25. Jadi gap dengan harga tu tak berbaloi lah. Jadi saya macam, kita nak stay semalam kot, besok nak gerak dah. Jadi kita planning untuk stay semalam je. Jadi kawan saya pun cakap kita stay jalan satu side. Lepas tu saya cakap, jap, ada nampak tak backpacker duduk kat tepi tu? Dan pada masa tu tersebut guys, saya tak nampak backpacker tu. Saya tak nampak homeless tu. Homeless tu macam homeless. That's why kita imagine this is backpacker. So lebih baik kita duduk dekat area sebelah-sebelah dia kan. So kita orang duduk dekat macam area dia, macam ada kerusi, and then adalah bangunan, adalah macam pub yang dah tutup. Kita orang stay dekat situ. Saya pun duduk mungkin tak jauh lah, jadi mungkin macam kita jarak 1 meter 2 meter lah, lebih kurang macam tu. And then saya duduk kat situ. Dia pun tengok saya macam macam tu kan. Jadi lepas dia tengok saya macam tu, saya pun cakap, hi, how are you, good night. Lepas tu saya macam bagi dia rasa tak terancam lah. Lepas tu dia cakap seorang-seorang, alamak. Saya tanya kawan saya, betul ke ni? Dia ni betul ke? Siap ada laptop lagi ni. Betul ke kan? Sebab pada masa sama, homeless dekat Australia memang kaya guys. Jadi diorang dapat duit kerajaan. Jadi diorang ada selengkap-lengkapnya lah. Macam handphone pun diorang ada, diorang ada laptop, macam orang kat luar, cuma diorang tak ada rumah. And then bila saya dah duduk kat sebelah tu, tengok homeless tu pun macam tak betul apa semua. Saya pun cakap kawan saya, macam mana ni, risau lah, nanti kan macam polis datang ke, cek diorang ni penagih macam mana ni, takut magian kan. Kalau kat Malaysia kita duduk dengan magian kan macam tak shock kan. So kawan saya cakap, jom lah, tak boleh lah, rasa macam tak tenang lah. Makin lama makin sejuk, makin lama makin turun lah dia punya ni. So sampai kita orang jalan kaki tu pun dah cecah 5 degree. Jadi saya jalan kaki daripada saya cuba ingat jalan tu. Okey, jalan kaki daripada
Flinders Street dia depan sikit. Siapa yang pernah pergi Australia, saya cuba gambarkan mungkin anda tahu. Flinders Street dekat depan, dia belakang dengan laluan Sutton Cross. Lepas tu ada satu kedai sate, restoran Indonesia. Lepas tu ada 7E apa semua. So kita orang jalan dekat situ. Kita just pergi cari tempat yang mana lebih selamat lah. Kita orang sampai end daripada jalan tu, habis. Lebih kurang ada dalam setengah jam lah. Kalau siapa yang duduk Australia, dia akan tahu satu taman depan berhadapan dengan Queen Victoria Market. So taman tu, park tu, kita orang masuk. Dekat park tu kita orang nampak, uish, ada juga orang pasang-pasang kemah kat sini So saya dengan kawan saya cakap, apa kata kita bermalam kat sini. Tapi kita ni dah sejuk sangat ni, dah tak boleh tahan, menggigil saya badan dah menggigil. So kawan saya cakap, tak apalah, kita tawakal je. So saya pun bergegas lah pergi cari pot dekat taman tu. And then bila dah cari pot dekat taman tu, macam biasa lah guys, saya pun tak boleh buat apa, terpaksa bentangkan paling best guys. Saya malu sebenarnya nak cerita ni. Saya ambil saya punya tuala, saya bentangkan dekat bawah. Saya jadikan sebagai alas badan saya. Saya bentangkan tuala saya, and then saya letak beg saya untuk jadi bantal saya, and then baru saya tidur. Lepas tu baju baju dengan seluar, saya ikat baju dengan seluar. Ini mungkin tak tahulah, you guys rasa macam saya buat trip dekat you guys pun tak tahulah tapi itu pengalaman saya. Saya ambil baju, saya ambil seluar, saya ikat dekat dia punya tali pinggang tu, saya ikat, lepas tu saya selupkan. Maksudnya saya buatkan jadi selimut macam tu. Jadi saya terbalikkan. Seluar kat atas, baju kat bawah. Saya terbalikkan. Jadi baju kan macam besar kan, jadi saya tutup saya punya kaki. So dengan kesejukan, dengan situ, dengan embun, sampailah pukul 7-8 pagi kita orang berada kat situ. Alhamdulillah, kita orang memang tak ada apa-apa gangguan lah. Sebelum tidur saya bila kalau tempat-tempat yang macam tak safety ni, saya sebelum tidur saya baca ayat kursi dulu guys, supaya saya takut ada gangguan-gangguan daripada orang luar ke, orang nak merompak saya ke. Jadi saya cuba amalkan ayat kursi dan saya baca doa tidur.